Salam sejahtera. Semua pelajar-pelajar, hari ini kita belajar sekali lagi Geografi STPM semester 1 bahagian B bersama saya Cikgu Evelyn Matanluk dari SMK Sikuati Kudat. Tema pembelajaran kita pada hari ini diambil daripada tema 1, penduduk, topik penduduk sebagai sumber. Objektif pembelajaran kita yang pertama adalah memberikan maksud penduduk sebagai sumber dan penduduk sebagai ejen perubahan. Kedua, menjelaskan petunjuk kuantiti dan kualiti penduduk di sesebuah negara. Ketiga, menghuraikan faktor bagi meningkatkan kualiti penduduk di sesebuah negara. Keempat, menghuraikan langkah bagi meningkatkan kualiti penduduk di sesebuah negara. Kelima, menjelaskan kesan positif terhadap negara akibat peningkatan kualiti penduduk. Dan yang terakhir ialah menjelaskan atau menghuraikan aktiviti manusia dalam mengubah landscape budaya dan fizikal. Topik yang pertama ialah definisi. Terdapat dua definisi yang perlu kita jelaskan, iaitu penduduk sebagai sumber dan penduduk sebagai ejen perubahan. Apakah yang dimaksudkan dengan penduduk sebagai sumber? Oleh itu, mari kita lihat slide. Penduduk sebagai sumber didefinisikan sebagai penduduk sebagai satu aset tenaga buruh untuk menerokai segala sumber alam untuk digunakan dalam proses pembangunan sesebuah negara, dan penduduk sebagai sumber diukur dari aspek kuantiti dan kualiti. Manakala definisi penduduk sebagai ejen perubahan pula ialah sebarang tindakan manusia dalam pelbagai cara melibatkan aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial yang mengubah alam sekitar fizikal, iaitu sistem geomorfologi, sistem hidrologi, sistem atmosfera, dan sistem ekologi. Seterusnya kita akan belajar topik kedua, iaitu petunjuk kuantiti dan kualiti penduduk. Petunjuk kuantiti penduduk yang pertama dilihat dari aspek jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang ramai mampu menyediakan tenaga kerja yang ramai. Contohnya negara Indonesia. Petunjuk kuantiti yang kedua dilihat dari aspek umur. Golongan muda yang tidak produktif adalah golongan yang berusia 19 tahun dan ke bawah, manakala golongan dewasa yang produktif berumur 21 hingga 64 tahun, dan golongan warga tua yang berumur 65 tahun ke atas. Petunjuk kuantiti penduduk yang ketiga dilihat dari aspek jantina. Lazimnya lelaki melakukan kerja-kerja kasar di ladang, di lombong, hutan, dan dalam sektor industri berat. Manakala wanita pula atau perempuan lebih tertumpu kepada industri yang memerlukan ketekunan dan kehalusan. Kita sudah belajar petunjuk kuantiti sesebuah penduduk. Seterusnya kita akan belajar petunjuk kualiti penduduk. Petunjuk kualiti penduduk dilihat daripada 4 aspek, yaitu yang pertama, tahap pendidikan.
Yang kedua, kemahiran dan kepakaran. Ketiga, tahap kesihatan. Dan keempat, sikap positif. Mari kita lihat petunjuk kualiti penduduk. Yang pertama iaitu tahap pendidikan. Tahap pendidikan menentukan jenis kerjaya seseorang sama ada berkola putih atau kola biru. Petunjuk kualiti yang kedua iaitu kemahiran dan kepakaran. Kemahiran dan kepakaran membolehkan inovasi dalam teknologi dicipta dan dikembangkan. Kualiti penduduk yang ketiga dilihat dari aspek tahap kesihatan. Tahap kesihatan yang baik menghasilkan kerja yang produktif. Dan kualiti penduduk yang keempat ialah sikap positif. Sikap positif adalah merujuk kepada keterbukaan, daya saing, kesediaan bekerja sama, kejujuran, kesetiaan, dan sifat amanah seseorang penduduk. Kita sudah belajar dua petunjuk penduduk, kuantiti dan kualiti penduduk. Seterusnya kita akan belajar faktor-faktor yang menentukan kualiti seseorang atau kualiti penduduk. Faktor pertama yang menentukan kualiti penduduk ialah tahap pendidikan. Negara mewujudkan sistem pendidikan moden yang dapat melahirkan kadar celik huruf dan ICT. Seterusnya menyediakan tenaga kerja berpengetahuan dan key workers. Faktor kedua yang mempengaruhi kualiti penduduk ialah tahap kemahiran. Terdapat pelbagai pusat kemahiran teknik dan bidang vokasional, rika cipta, kejuruteraan, sains dan perubatan disediakan di Malaysia untuk memastikan tahap kemahiran penduduk Malaysia meningkat. Faktor yang ketiga ialah tahap kesihatan. Penurunan kadar kematian dan peningkatan jangka hayat disebabkan pemodenan sektor perubatan, pembinaan bilangan hospital dan bilangan doktor pakar. Kesannya, pertambahan tersebut menyebabkan penduduk lebih sehat dan berdaya saing. Seterusnya, kita akan lihat faktor yang mempengaruhi kualiti penduduk yang keempat, yaitu menyediakan kemudahan asas. Kerajaan menyediakan kemudahan asas yang cukup seperti bekalan air, elektrik dan kemudahan telekomunikasi. Dan faktor yang terakhir ialah persekitaran yang kondusif. Persekitaran yang kondusif mewujudkan persekitaran yang bebas pencemaran dan bersih. Kita sudah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti penduduk sesebuah negara. Seterusnya kita akan belajar bagaimanakah meningkatkan kualiti penduduk. Contoh soalan, huraikan langkah bagi meningkatkan kualiti penduduk. Jika soalan 10 markah, pelajar bolehlah memberikan sekurang-kurangnya 5 fakta beserta dengan huraian. Langkah pertama bagi meningkatkan kualiti penduduk ialah meningkatkan tahap pendidikan. Peningkatan tahap pendidikan contohnya meningkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran, menambahkan bilangan IPTA awam dan swasta, meningkatkan bilangan tenaga pekerja berkelulusan tinggi. Langkah kedua ialah meningkatkan tahap kemahiran. Kerajaan memperbanyakkan program bidang teknik dan vokasional, institut latihan perindustrian, kejuruteraan, sains dan perubatan. Seterusnya langkah ketiga ialah meningkatkan tahap kesihatan.
Tahap kesihatan boleh ditingkatkan dengan cara memodernkan sektor perubatan, pembinaan lebih banyak hospital, dan memperbanyakkan bilangan doktor pakar. Seterusnya, langkah bagi meningkatkan kualiti penduduk ialah menyediakan kemudahan asas dan infrastruktur yang lengkap dan moden. Kerajaan menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan juga menyediakan kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan dan telekomunikasi yang moden dan lengkap. Seterusnya, langkah kelima bagi meningkatkan kualiti penduduk ialah mewujudkan persekitaran kondusif. Bagi mewujudkan persekitaran kondusif, kerajaan hendaklah mewujudkan persekitaran yang bebas pencemaran dan bersih. Seterusnya, kita akan belajar kesan positif peningkatan kualiti penduduk terhadap sosioekonomi negara. Contoh soalan yang berkaitan dengan topik ini ialah huraikan kesan positif terhadap sosioekonomi sesebuah negara yang memiliki sumber penduduk berkualiti. Jadi contoh cadangan jawapan ialah yang pertama, pelbagai sumber ekonomi dimajukan. Sektor perlombongan, perindustrian, perkhidmatan dapat dimajukan secara optimum dengan adanya sumber manusia berkualiti. Kesan positif yang kedua ialah KDNK negara meningkat. Pelbagai sektor ekonomi dimajukan dapat meningkatkan pendapatan negara. Kesan positif yang ketiga ialah menghasilkan teknologi baru. Tenaga buruh yang mahir mampu menghasilkan ciptaan dan inovasi terutama teknologi moden. Kesan ekonomi dapat meningkatkan pengeluaran sektor ekonomi dan pendapatan negara. Kesan yang keempat ialah meningkatkan pendapatan penduduk. Dapat membangunkan sumber alam, peluang pekerjaan, pendapatan, taraf hidup meningkat dan dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Akhir sekali, kita akan belajar aktiviti manusia yang mengubah landscape budaya dan fizikal. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu mengetahui 12 aktiviti manusia yang boleh mengubah landscape budaya dan fizikal. 12 aktiviti manusia tersebut ialah yang pertama, aktiviti perlombongan, aktiviti pertanian, aktiviti perlancongan, aktiviti perindustrian, aktiviti pembinaan, aktiviti pengangkutan, aktiviti penternakan, aktiviti perniagaan, aktiviti pembalakan, aktiviti perikanan, aktiviti IKS, dan aktiviti domestik dan sosial. Inilah 12 aktiviti manusia yang mampu mengubah landscape budaya dan fizikal. Seterusnya, kita lihat perubahan alam sekitar fizikal dan landscape fizikal. Perubahan terhadap alam sekitar fizikal dilihat daripada 4 komponen bumi yang utama, yaitu litosfera atau geomorfologi, atmosfera, hidrosfera, dan biosfera. Komponen litosfera yang mengalami perubahan akibat aktiviti manusia ialah hakisan, gerakan jisim, hilang kesuburan tani. Seterusnya, terhadap atmosfera ialah peningkatan suhu, hujan asid, pencemaran udara, manakala perubahan landscape fizikal bagi komponen hidrosfera ialah pencemaran air, banjir kilat,
Dan yang terakhir ialah terhadap biosfera, ialah kemusnahan habitat flora dan fauna, ancaman kepupusan spesies flora dan fauna, dan gangguan rantaian makanan. Mari kita lihat contoh soalan berkaitan dengan topik ini. Contoh soalan ialah huraikan aktiviti manusia dalam mengubah landscape fizikal. Contoh jawapan yang pertama ialah aktiviti perlombongan. Contoh huraiannya ialah aktiviti perlombongan menyebabkan kepada pencemaran air tani. Jika kita lihat sekali lagi soalan, huraikan aktiviti manusia bererti aktiviti manusia adalah fakta. Dalam mengubah landscape fizikal, oleh itu pelajar perlu kenal pasti dalam soalan fakta dan huraian. Dalam soalan ini, fakta adalah aktiviti manusia, manakala perubahan landscape fizikal adalah huraian. Dan kalau kita tengok contoh jawapan tadi, faktanya ialah aktiviti perlombongan dan huraiannya ialah pencemaran terhadap air tani. Mari kita lihat contoh jawapan yang kedua, yaitu aktiviti pertanian sebagai fakta. Seterusnya kita lihat contoh huraian. Aktiviti pertanian ladang menyebabkan berlaku kemusnahan flora dan fauna. Kemusnahan flora dan fauna berlaku akibat pembukaan ladang kelapa sawit secara besar-besaran. Seterusnya kita lihat contoh jawapan yang ketiga, yaitu aktiviti perlancongan. Aktiviti pelancongan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh. Kejadian tanah runtuh berlaku disebabkan oleh pembinaan resort dan hotel di kawasan tanah tinggi seperti di Kundasang. Seterusnya, mari kita lihat contoh jawapan yang keempat, yaitu aktiviti perindustrian. Huraiannya ialah aktiviti perindustrian menyebabkan berlakunya hujan asid. Hujan asid berlaku disebabkan oleh pembebasan gas seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida ke atmosfera. Aktiviti kelima ialah aktiviti pembinaan. Contoh huraian ialah aktiviti pembinaan jalan raya dan bangunan di kawasan bandar menyebabkan banjir kilat. Kejadian banjir kilat berlaku disebabkan oleh penurapan permukaan bumi dan menghalang air hujan meresap ke dalam tanah ketika hujan. Dan contoh jawapan yang keenam ialah aktiviti pengangkutan. Contoh huraiannya ialah aktiviti pengangkutan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu. Peningkatan suhu berlaku kerana pembebasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Jadi itulah contoh fakta dan huraian bagi soalan huraikan aktiviti manusia dalam mengubah landscape fizikal. Sekali lagi, cikgu tegaskan, bagi soalan seperti ini yang mempunyai dua kehendak soalan, pelajar perlu berhati-hati ketika memilih fakta dan huraian. Sebaik-baiknya fakta tidak berulang, begitu juga dengan huraian. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.